Tak ada. Yang Berhormat Kuala Langat. Silakan. Terima kasih, Speaker. Saya merujuk kepada butiran 02-0000 pengurusan geologi dan tanah. Jabatan Ketua Penggarah Tanah dan Galian merupakan badan kerajaan yang diberi tanggungjawab mengawal selia tanah milik kerajaan persekutuan di seluruh negara. Pembayaran cukai tanah, penyelenggaraan dan keselamatan turut dibiayai oleh JKPTG untuk tanah kerajaan persekutuan yang di bawah kawal selia mereka. Namun begitu, bagi tanah kerajaan persekutuan yang telah diagihkan kepada kementerian-kementerian, kementerian itu bertanggungjawab mengawal selia tanah tersebut, jadi pembayaran cukai tanah, penyelenggaraan dan sebagainya adalah dibiayai oleh kementerian. Setahu saya, terdapat beberapa kerajaan negeri telah pun mula untuk mengambil balik tanah-tanah ini sebab kerana cukai-cukai tanah tidak dibayar dan juga masalah penyelenggaraan. Majoriti daripada tanah di bawah kawal selia kementerian adalah dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Ada semua menteri yang pegang tanah-tanah mereka di sana. Saya ingin cadangkan kepada menteri untuk menghadapkan tempoh di mana tanah ini boleh dipegang oleh kementerian kepada 5 tahun sahaja. Dalam 5 tahun ini, mana-mana kementerian yang memegang tanah persekutuan perlu dibangunkan tanah itu. Dan jika tidak pembangunan dibuat terhadap tanah itu, maka tanah itu akan dipulangkan kepada kerajaan persekutuan, khususnya JKPTG. Saya kata demikian sebab yang saya tahu, banyak kementerian-kementerian yang ada tanah-tanah ini dibiarkan tanah-tanah mereka. Contohnya, Menteri Dalam Negeri juga ada banyak tanah dikatakan pembinaan balai polis ataupun pejabat polis, tetapi kadang-kadang dia mencerobohi dan dibina kuil dan sebagainya ataupun setingan-setingan yang masuk dan lepas itu kita ada masalah besar untuk bersihkan kawasan itu dan kita kena tanggungjawab pula untuk bayar pampasan di atas tanah-tanah kita. Justru kerajaan persekutuan bolehlah menentukan kegunaan yang paling optimum untuk tanah tersebut, sama ada untuk dibangunkan ataupun dijual supaya boleh membuka aliran tunai untuk kerajaan. Ini akan membawa lebih manfaat kepada kerajaan dan rakyat dibandingkan membiarkan sahaja tanah-tanah ini. Sebab bila kita di Dewan ni banyak ahli-ahli Dewan Rakyat ni telah pun minta untuk sekolah-sekolah dibina di dalam kawasan. Tetapi Kementerian Pendidikan, walaupun ada banyak kawasan-kawasan yang terbiar untuk membina sekolah, dia tak buat demikian. Dan berapa tahun dah tanah-tanah ini ada di kawasan itu dan sekarang sudah mencerobohi. Dan kalau sekarang kita nak bina tanah, gunakan tanah itu ada masalah untuk kita. Ada juga senario yang saya katakan di mana persekutuan tidak dikawal selia sehingga berlaku pencerobohan. So saya minta menteri dan juga kementerian ini untuk buat satu keputusan untuk masa depan di mana tanah-tanah ini boleh digunakan dengan baik sekali. Seterusnya merujuk kepada butiran 030000 pengurusan hutan dan biodiversity. Peruntukan yang diberi untuk Ranger Hunter ataupun Ranger Perkhidmatan dan perkhidmatan sokongan kepada sebanyak, kalau tak silap saya, 20 juta adalah dialu-alukan. Dengan peruntukan dana ini, maka kita boleh memastikan kepentingan dan keselamatan sumber asli dipelihara, khususnya hidupan liar seperti harimau Malaya dan tapir. Kegiatan pemburuan haram turut boleh dibenteras dengan lebih berkesan dengan lebihnya dengan izin boots on the ground. Saya hanya ada satu cadangan, Menteri,
iaitu untuk mengaji semula syarat-syarat pengambilan pegawai hutan ataupun kita adakan syarat kelayakan sijil SPM Malaysia patut dilonggarkan untuk pengambilan orang asli untuk memudahkan proses pengambilan ini bagi mereka yang tidak mempunyai sijil SPM. Orang asli merupakan pakar dalam menerokkan hutan dan kepakaran ini akan banyak membantu dalam rondaan keselamatan dalam hutan untuk mementeras kegiatan perdagangan hidupan liar dan pemburuan haram. Kurang langat, boleh sikit. Tuan-tuan, boleh sikit. Kurang langat, boleh sikit. Ya, Berhormat membangkitkan tentang pengurusan hutan dan biodiversity. Dalam bab ini ada juga tentang frame, ya Berhormat. Saya nak tanya Berhormat tentang penanaman hemp yang diwar-warkan atau dimaklumkan telah pun dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan tetapi masih lagi belum dapat cadangan ataupun maklum balas yang konkret daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Berpandangan Berhormat. Memang betul, Kabinet yang lepas telah pun meluluskan satu pilot project yang kita kena lakukan, tapi saya kena minta Menteri kalau ini diteruskan ataupun ada cadangan lain untuk hemp ini diteruskan sebagai satu industri. Seterusnya saya ingin bertanya mengenai Pusat Biodiversiti Kebangsaan dan mengapa tidak peruntukan diberi untuk membangunkan sedangkan negara kita antara hanya 12 buah negara yang diiktirafkan sebagai negara mega diverse. Saya ingin cadangkan kepada Menteri agar peruntukan diberi untuk membangunkan Pusat Diversiti Kebangsaan. Ada cadangan dulu di dalam kementerian untuk kita bangunkan Pusat Diversiti Kebangsaan dengan peruntukan yang diberi pada waktu itu ialah 2.5 milion ringgit. Saya minta pandangan dan juga kerjasama dari Menteri untuk kita teruskan dengan pembinaan Pusat Diversiti Kebangsaan. Untuk peruntukan 70 juta secara Ecological Fiscal Transfer ataupun EFT kepada kerajaan negeri pula, saya amat ala-alukan peruntukan ini supaya kerajaan negeri diberi insentif untuk memelihara dan memelihara hutan. Cadangan saya adalah agar peruntukan ini diberikan KPI berasaskan sains supaya peruntukan tidak diagihkan secara longgar dan kemajuan usaha memelihara hutan dapat diukur. Ini saja cadangan saya untuk Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Can I have another 1 minute? Thank you. Speaker, saya nak bangunkan isu program konservasi antarabangsa Giant Panda di bawah butiran 05000. Saya tahu kita kena bayar cukai untuk adakan 2 ekor panda di dalam negara kita dan Malaysia lah satu-satu negara ini di mana kita telah dapat dari 2, kita dapat 2 lagi. Dan bila ada anak panda dilahir, kita kena bayar juga. Kita kena bayar. Dan sekarang bayaran dia memang tinggi dah. Bila saya telah lewat negeri China, saya telah bincang dengan mereka dan mereka setuju di dalam bayaran itu, separuh bayaran itu mereka boleh hantar balik kepada Malaysia untuk digunakan di dalam pembangunan hutan ataupun di mana kita ada program untuk tanam 100 juta pokok hutan di dalam negara kita, dana itu boleh digunakan. Saya minta adakah kita akan teruskan dengan program ini. Dan juga untuk National Tiger Conservation Center NTCC ini, bila dia, saya ingat dia sudah siap dah, tetapi bila kita akan dapatkan satu tarikh di mana dia akan dimulakan, dan saya harap ini akan diteruskan dan dana yang patut akan diberi kepada National Tiger Conservation Center ini untuk dimajukan. Sekian, terima kasih Speaker. Terima kasih. Sebelum kita teruskan, ada